Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, Alhamdulillah, dalam siri video penjelasan ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Dalam siri video sebelum ini, saya telah membahas ayat-ayat Al-Quran yang melarang bid'ah. Dan daripada ayat-ayat itu, kita dapat pelajari bahawa tidak ada bid'ah hasanah di dalam Islam. Tidak ada akidah baru. Tidak ada akidah baru yang boleh dikatakan hasanah. Tidak ada ibadah baru yang boleh dikatakan hasanah. Demikian juga tidak ada hukum baru ataupun fiqh hati baru yang boleh dikatakan hasanah. Dan daripada ayat-ayat itu juga kita dapat faham kenapa apabila Rasulullah SAW melarang bid'ah, baginda mengaitkannya dengan kesesatan. Ya, sebab berdasarkan ayat-ayat itu kita dapat lihat kenapa ataupun bagaimana orang yang tetap mahu membuat atau beramal dengan bid'ah yang dikatakan hasanah itu, sebenarnya berada dalam jalan, berada di atas jalan yang sesat, bukannya berada di atas jalan Allah dan Rasulnya. Dalam rangka saya bagi penjelasan-penjelasan tersebut, seorang sahabat berkongsi daripada page Facebook Jabatan Mufti Negeri Sembilan bahawa ada ayat yang sebenarnya dapat dijadikan dalil bid'ah hasanah dalam Islam. Jadi ayat itulah yang akan saya sentuh, akan saya ulas dan kupas dalam sesi video kali ini. Sebelum tu, ingin saya tekankan dua perkara. Pertama, yang saya akan sentuh, yang tujuan saya buat video ini ialah sekadar kita kata perbincangan ilmiah, dalil dengan dalil, hujah dengan hujah. Saya tidak mengkritik ataupun menyentuh peribadi Jabatan Mufti Negeri Sembilan ataupun penulis artikel tersebut. Yang pertama. Yang keduanya, dalam rangka saya buat sesi live ini, sebagai manusia biasa, kadang-kadang ada terlepas cakap, tersasul, terlebih semangat ke apa ke. Jadi, saya minta maaf awal-awal kalau ada perkataan saya, ayat saya yang seperti laser ke apa ke. Saya minta maaf awal-awal. Baik. Apakah ayat yang dimaksudkan itu sebagai dalil? Sebagai dalil adanya bid'ah hasanah dalam Al-Quran, ayat itu ialah ayat ke-27 surah Hadid. Ayat ke-27 surah Hadid. Mari kita rujuk sama-sama. Surah yang ke-57. Surah yang ke-57, ayat yang ke-27, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa qaffayna ala asarihim. Kemudian kami iringi sesudah mereka. Ini sesudah Nabi-Nabi yang Nabi sebut, yang Allah sebut dalam ayat ke-26 surah Hadid ini. Birusulina, dengan rasul-rasul kami yang lain. Wa qaffayna, dan kami iringi bi Isa bin Maryam, dengan Nabi Isa ibni Maryam. Wa atainahul Injil, dan kami kurniakan kepada Nabi Isa kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu sikap santun dan juga rahmah. Wa rahbaniyah. Rahbaniyah ni ialah satu sikap menyendiri, berseorangan di satu lokasi terpencil semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ini satu yang dibuat oleh pengikut Nabi Isa. Wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Rahbaniyah ni adalah satu bid'ah yang mereka buat sendiri, apa yang kami tidak wajibkan ke atas mereka. Ini bid'ahnya tu. Kenapa mereka buat bid'ah itu? Illa batigha'a ridwanillah. Tidak lain kecuali untuk mencari keredaan Allah. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Akan tetapi tidaklah mereka memeliharanya dengan pemeliharaan yang sepatutnya. Mereka ni nak buat rahbaniyah, nak beribadah sorang-sorang kepada Allah saja. Mula-mula saja hangat-hangat. Mula-mula yang semangat. Lepas tu mereka sendiri tinggalkan. Lepas tu mereka sendiri tidak amalkan. Fa'atainal lazina amanu minhum ajrahum. Maka kami kurniakan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan mereka pahala mereka.
wa katsirum minhum fasiqun. Akan tetapi kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang fasik. Jadi ayat ini bagi mereka yang berpandangan ianya dalil bid'ah hasanah, inilah dalilnya. Kenapa? Sebab orang-orang pengikut Nabi Isa, orang-orang Kristian, mereka membuat satu bid'ah, iaitu rahbaniyah. Mereka menyendiri di satu tempat terpencil untuk beribadah semata-mata, ya. Dan tujuan baik, tidak lain kerana ingin mencari ataupun mendapatkan keredaan Allah. Maka ke akhir tu Allah kata apa? Maka Allah memberikan pahala. Ini dalilnya. Baik, bagi mengupas ayat ini, saya nak bawa para pendengar semua yang dirahmati Allah kepada salah satu subjek dalam usul fiqh, yang ini dalil-dalil syariat Islam. Bahawa dalil-dalil syariat Islam ni bukan saja Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi ada ijma', ada qiyas. Empat ini disebut sebagai dalil primary. Kemudian ada juga dalil-dalil secondary. Mungkin kita jarang dengar, seperti uruf, kebiasaan sesuatu masyarakat, seperti kaul sahabat, pandangan seorang sahabat, seperti asadu zariyah, cegah sebelum parah, dan sebagainya. Dan salah satu daripadanya ialah syariat umat terdahulu, syariat umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apakah ianya dapat dijadikan dalil ataupun tidak? Maka ada perbincangan di kalangan ahli-ahli usul fiqh, dan ianya boleh dibahagikan kepada dua. Pertama, jika apa yang dilakukan oleh orang terdahulu itu diiktiraf oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kita pun menerimanya. Contoh yang masyhur ialah puasa. Kalau kita ingat ayat tentang puasa, Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Yang ini Al-Quran sendiri yang mengiktirafnya, Al-Quran sendiri yang approve, kita pun no problem. Okey. Kedua, apa yang diceritakan tentang umat-umat sebelum kita, umat-umat terdahulu, kemudian Al-Quran dan Sunnah macam diam je, tak kata apa pun. Jadi apakah ianya dapat dijadikan dalil dalam syariat Islam ataupun tidak? Maka di sini para ahli usul terbahagi kepada dua. Okey. Pertama, mereka berkata ianya menjadi dalil asalkan ianya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan asalkan tidak ada ayat lain ataupun hadis lain yang membatalkannya. Sebab kalau kisah tu Allah cerita dalam Quran, kisah tu Nabi cerita dalam hadisnya, kemudian kita tak jadikan ianya sebagai dalil syariat, maka rugilah pula, sia-sialah pula kan. Maka jika kisah itu ada dalam Quran, macam kisah kisah yang buat rahbaniyah ni, ada dalam hadis, kemudian tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis, kemudian maknanya tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain ataupun hadis-hadis lain, kemudiannya tidak pula ada ayat Quran atau hadis lain yang membatalkannya, maka ia menjadi dalil. Yang maknanya ia boleh dijadikan dalil. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua pula berkata, ianya langsung tidak ada value, tidak menjadi dalil. Tak kisah ada ayat lain yang bertentangan ataupun tidak, tak kisah ada hadis yang telah membatalkannya ataupun tidak, ianya langsung tidak menjadi dalil. Antara dua ni mana kita nak pegang? Mana yang lebih kuat sebenarnya? Okey, bagi menjawab persoalan ini, jom, surah 20, surah Hadid ayat 27 ni kita parking tepi kejap. Jom kita ke surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 54. Surah Al-Baqarah ayat 54. Surah yang kedua ayat 54, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, wa iz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berlaku zalim terhadap diri kalian, bittikhazikumul ijlah, dengan sebab kalian mengambil patung anak lembu yang dijadikan Tuhan, ya. Kisahnya apabila Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk menerima lembaran-lembaran ataupun tablet Taurat, kitab Taurat. Okey, umat beliau yang tinggal belakang tu, mereka pula ikut seorang tu yang pergi buat patung anak lembu, dan mereka mula sembah patung anak lembu tu. Okey. Jadi bila Nabi Musa turun balik tengok, Nabi Musa pun berkata mereka ni sebenarnya telah menzalimi diri sendiri kerana mengambil patung anak lembu yang mereka jadikan sebagai Tuhan.
Fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kalian kepada yang mencipta kalian, yang ini Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Okey. Kalau ikut ajaran Nabi Musa yang original tau, bukan yang buat bid'ah ni. Ajaran Nabi Musa yang original, taubat bagi umat Nabi Musa ialah bukan sekadar taubat tau, mereka kena bunuh diri. Apa hujah, apa dalil? Ni ayat ni sendiri sebut. Ada dalam Quran. Bukan kita pergi buka Taurat ke apa ke. Ada dalam Quran bahawa bagi umat Nabi Musa, bila mereka buat salah, taubat mereka ialah taubat dan bunuh diri. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum, yang sedemikian itu adalah baik bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi Allah, bahawa kamu bertaubat dengan bunuh diri, itulah yang baik bagi kalian di sisi Allah. Fataba alaikum, untuk Allah menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah dia maha menerima taubat lagi maha penyayang. Okey, ini kisah umat terdahulu, syariat umat terdahulu yang diceritakan dalam Al-Quran, bahawa bagi mereka kalau nak bertaubat hendaklah bunuh diri. So macam mana bagi kita ni, kita nak jadikan ni dalil agama tak? Mesti ada yang kata, tak. Dalam Islam kita dilarang membunuh diri. Okey kan, nanti dulu. Sebab satu lagi bab dalam usul fiqh, ada apa yang dikatakan bagaimana kita hendak menyelaraskan dalil-dalil yang pada zahirnya nampak bertentangan. Okey, antara langkah pertama ialah cuba tu reconcile, cuba untuk selaraskannya. Kalau tak boleh, ianya betul-betul bertentangan, barulah diunggulkan satu dan diketepikan yang lain, ya. Kalau kita rujuk dalil-dalil dalam agama Islam yang melarang bunuh diri, kita dapat lihat bahawa larangan itu ialah sebenarnya larangan bunuh diri kerana putus asa dengan kehidupan. Larangan bunuh diri kerana tak dapat bersabar dengan ujian Allah. Larangan bunuh diri kerana kecewa dan sebagainya. Bunuh diri dalam ayat 54 surah Al-Baqarah ini, bunuh diri sebab nak bertaubat. Beza ni. Dia nak buat benda baik, dan benda baik apa salahnya? Kan biasa sebut kan, biasa dengar kan. Jadi dia kan ni nak buat benda baik, dan inilah yang baik bagi mereka, yang dengan itu Allah akan terima taubat mereka. So macam mana tu? Kan nampak ada ni syariat umat terdahulu, nak kata bertentangan dengan syariat Islam, sebenarnya taklah bertaubat, sebab syariat Islam melarang bunuh diri kerana putus asa, kerana kecewa, kerana tak sabar menghadapi ujian Allah. Okey, ayat ini pula apa nak kata bertaubat dan bunuh diri atas sebab yang baik, kerana itu salah satu cara ataupun itulah cara untuk kita bertaubat. Macam mana tu? Kan, dan benda baik, apa salahnya? Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang cara-cara bertaubat, Rasulullah tak adalah larang jangan bunuh diri ketika bertaubat kan. So Nabi tak larang pun, apa salahnya? Kan. Jadi sebenarnya macam mana sekarang ni? Dah traffic jam dah. Kalau kita nak kata kita ni pegang pandangan yang berkata kita terima syariat umat terdahulu asalkan ianya tidak bertentangan dengan syariat kita, asalkan tidak ada dalil yang membatalkannya. Kan? Di sini tak bertentangan, tak ada pula membatalkan. Jadi antara dua pandangan itu, saya cenderung kepada pandangan yang berkata kisah-kisah umat terdahulu ianya bukan dalil syariat. Tak payah kita nak fikir apakah ianya bertentangan ataupun tidak. Tak payah kita nak cari-cari apakah ada dalil lain yang memansuhkannya ataupun yang membatalkannya. Apakah dalil-dalil? Apakah hujah-hujah bagi pandangan yang saya cenderung ini? Okey, salah satu daripadanya surah Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Maidah 48, tengok kat tengah-tengah sikit tu, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, likullin, bagi setiap umat itu, ja'alna minkum, kami jadikan bagi mereka syir'atan wa minhajan, syariat mereka tersendiri dan manhaj agama mereka tersendiri. Salah satu dalil. Dalil lain, hadis Nabi SAW, ya. Mungkin kita pernah dengar bahawa diriwayatkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah membawa ataupun membaca beberapa lembaran-lembaran daripada kitab Taurat.
Apabila Rasulullah SAW nampak, baginda terus menegur. Dan antara tegurannya yang di akhir tu baginda bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, seandainya saudaraku Musa masih hidup pada zaman kita ni, ataupun hidup pada zaman kita ni, nescaya dia akan mengikuti aku. Seandainya Nabi Musa ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa pun akan ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak berlaku perbincangan ya, nanti dulu. Katakanlah ya sebagai perumpamaan. Katakanlah Nabi Musa ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Rasulullah kata kena ikut dia. Nabi Musa pula nanti. Syariat aku yang apa yang selari tu ikutlah. Mana yang bertentangan tu macam mana ya? Yang bertentangan tu kena tolak ke, boleh negotiate ke apa ke? Macam mana tu? Ke ataupun tak engkau punya syariat Nabi Musa terus letak tepi. If you are here with me, you follow me 100%. Okay. Hadis tu yang Nabi sebut itu riwayat Ahmad dan lain-lain. Dalamnya ada kelemahan tetapi memiliki beberapa jalan penguat yang hingga dapat dinaikkan ke darjat hasan. Demikian nilai Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Okey, maknanya Nabi Musa kalau hidup pada zaman Muhammad, dia akan ikut Nabi Muhammad sepenuhnya. Bukannya negotiate apa yang bertentangan, okey aku ikut engkau Muhammad. Apa yang selari, boleh ya, ataupun yang nampak boleh reconcile tu boleh ya. Tak ada macam tu. Demikian juga di akhir zaman. Apabila Nabi Isa AS turun semula ke bumi, dia ikut syariat mana? Apakah dia akan ikut? Apakah dia akan hidupkan balik syariat Kristian yang syariat yang dia bawa dulu, saya tak tahu apa namanya, ataupun dia ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sama-sama kita tahu Nabi Isa pun apabila turun pada akhir zaman, baginda akan ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak berlaku rundingan di situ. Mana yang selari aku ikut, mana yang bertentangan aku tolak, mana yang kita boleh reconcile, selaraskan, kita selaraskan. Tak berlaku macam tu. Jadi berdasarkan ayat Quran tadi, ayat 48 surah Al-Maidah, dan juga hadis tentang Nabi Musa, hadis tentang Nabi Isa, saya cenderung pada pandangan bahawa kisah-kisah umat terdahulu yang ada dalam Quran, adalah hadis, tak ada kaitan langsung dengan dalil, dengan syariat kita. Ia bukan dalil bagi syariat kita. Habis tu kenapa Allah cerita? Habis tu kenapa Rasulullah cerita? Ia ada dalam Quran, adalah hadis, supaya kita ambil pengajaran daripadanya, kita ambil ibrah daripadanya. Tapi ia bukan sumber dalil dalam agama. Jadi kembali kepada ayat 27 surah Hadid tadi. Ya, hadis itu ayat Quran. Ya, betul umat Nabi Isa mereka buat bid'ah, rahbaniyah tu ya betul, tapi itu kisah mereka. Ianya langsung tidak menjadi dalil dalam syariat kita. Langsung has no value sebagai syariat kita. Kita ambil ibrah, kita ambil pengajaran daripadanya. Apakah ibrahnya? Jangan buat bid'ah lah sebab kamu nak buat, kamu nak berlebih-lebihan dalam agama, kemudian kamu sendiri meninggalkannya ya. Orang yang lebih bersemangat dalam agama ni mula-mula saja semangat, kemudian mereka akan luntur dan akhirnya meninggalkannya ya. Okey, tak apa. Katakanlah kalian di karangan para hadirin ataupun penulis artikel tersebut cenderung pada pandangan kedua, bahawa kisah-kisah umat terdahulu menjadi dalil dalam syariat Islam asalkan ia tidak bertentangan, asalkan tidak ada dalil lain, ayat Quran lain, hadis lain yang membatalkannya ya. Merujuk kepada bid'ah, kita ada banyak. Merujuk pada apa yang dilakukan oleh umat Nabi Isa itu, kita ada dalil-dalil yang menyuruh kita jangan ikut. Sebagai contoh, sebelum ini kita telah belajar ayat 30 surah Ar-Rum, di mana Allah berfirman yang bermaksud hadapkanlah wajah kamu kepada agama Islam yang lurus ini. Maknanya tak payah tengok-tengok agama lain dan kopi daripada mereka. Sudah ada ayat tersebut. Kita juga ada hadis Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggakan jika mereka masuk ke dalam lubang biawak, maknanya dia orang buat benda salah, dia orang buat benda bodoh, kalian pun akan ikut masuk sama dalam lubang biawak itu. Para sahabat bertanya, siapa tu ya Rasulullah? Yahudi dan Nasrani ke? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Okey. Kita juga telah belajar ayat 157 surah Al-A'raf, di mana antara lain tugas Rasulullah SAW ialah menyuruh kepada yang baik,
melarang daripada yang mungkar, menghalalkan perkara-perkara yang thayyibat, mengharamkan benda-benda yang khaba'is, yang buruk, dan melepaskan, membuangkan belenggu, beban-beban dan belenggu-belenggu yang selama ni ada di atas mereka. Ya, apa yang kata benda-benda yang orang-orang ahli kitab ni sendiri yang berat-beratkan ke atas mereka. Salah satu contoh benda yang mereka berat-beratkan atas diri mereka ialah rahbaniyah ini. Mereka sendiri yang nak menyendiri, mereka sendiri yang nak hidup terpencil, mereka sendiri yang tak nak kahwin, nak ibadah saja apa semua, itu telah dibuang. Tak ada. Telah dibuang, tak ada lagi dalam syariat Islam. Okey, dan semua ini menjadi dalil bahawa ayat dalam surah Hadid tu ayat ke-27 itu tidak lagi selari dengan syariat Islam. Kemudian tentang bid'ah itu sendiri, kita telah belajar banyak ayat-ayat Quran dan insya-Allah akan datang lagi. Kita akan belajar lagi ayat-ayat Quran lain yang menolak bid'ah secara total. Tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam, ya. Jadi kalau ikut kaedah usul fiqh, kisah dalam surah Hadid ni, ayat yang ke-27 itu hanya untuk kita ambil pengajaran. Ianya bukan sumber dalil. Bukan sumber dalil dalam syariat Islam. Okey, jadi saya harap para hadirin semua dapat faham perkara ini, ya, tentang syariat umat terdahulu, apakah ia dapat menjadi dalil bagi syariat kita. Okey, boleh rujuk dalam mana-mana kitab usul fiqh. Ianya satu perbincangan yang masyhur, ya. Saya nak tambah satu lagi, ya, sebab mungkin di kalangan hadirin mungkin yang apa cerita dan heavy sangat ni, apa mendalam sangat ni, pandangan ni. So akhirnya macam mana ni? Akhirnya boleh ke apa ni? Saya nak bawa contoh lain pula, ya. Saya nak bawa ni daripada aspek lain. Sebelum tu saya nak bagi satu contoh. Saya nak bagi satu contoh sebagai analogi. Sebelum tu, Maha Suci Allah daripada memiliki apa-apa kesamaan dengan kita. Saya nak bagi satu contoh bagi membantu, bagi memberi kefahaman yang jitu kepada para penonton semua, rahimahullah. Katakanlah, ya, sekumpulan pelajar universiti, mereka nak buat kerja-kerja sukarelawan, volunteer. Mereka pergi ke satu rumah anak yatim untuk membersihkan rumah tersebut. Nak sapu daun-daun kering, nak baiki apa yang rosak ke, nak sapu sawang ke apa ke. Volunteer saja. Mereka pergi hari Ahad daripada pukul 9 sampai pukul 12. Mereka pun dah buat appointment. Pihak pengurusan rumah anak yatim tu pun setuju. Terima kasih. So, mereka pun datang. Mereka bersih-bersihkan apa semua tu. Kemudian, datang pukul 9. Tengok-tengok 10.30 dah habis. Kita ni sepatutnya 9 sampai 12. Sekejap ni dah habis. Sebab mereka datang katakan 20 orang. Buat kerja laju, efisien apa semua tu habis. Ada masa lapang ni apa nak buat? Tu dia orang tengok ada tanah kosong, macam ada kayu-kayu lebih apa tersimpan di tepi tu. Lalu mereka pun ada idea. Jom kita buat satu pondok untuk mereka berehat kat situ. Satu pondok yang macam wakaf tu. Okay? Dia open kan. Boleh duduk-duduk ke apa ke. Pihak pengurusan rumah anak yatim tu tak suruh buat pun. Tapi mereka sendiri yang nak buat. Mereka buat dengan harapan mereka ni dapat appreciation, dapat markah baik. Lalu apabila feedback yang pihak pengurusan rumah anak yatim ni bagi pada lecturer mereka ke apa ke, mereka punya extra activity ni dapat markah yang lebih. Maka mereka pun buat wakaf itu. Setengah jalan tengah buat tu dah letih dah pula, hari dah panas pukul 11.30 apa semua tu. So yang towards the end tu, bila nak akhir tu dah mula cincai dah. Finishing touches tu mula dah cincai. Cat pun lebih kurang begitu saja. Bila dah pukul 12, mereka pun dah selesai, dah nak balik tu, maka pihak pengurusan rumah anak yatim tu pun jemput. Mari. Terima kasih banyak kerana membersihkan rumah anak yatim ni. Mari. Kita makan lunch bersama. Kami belanja lunch. Okey. Tukang masak kami masak special hari ni. Biryani Pakistan, lamb rogan josh dan sayur bagara baigan. Itu sayur terung. Okey, sebagai contoh. So, pihak pengurusan tu berterima kasih kepada mereka atas perbuatan mereka membersihkan rumah anak yatim saja. Yang wakaf tadi tak sebut langsung pun. Mari. Terima kasih ya, tolong bersihkan. Bersih sungguh. Alhamdulillah, terima kasih lah. Budak-budak tu pula dah bersihkan, dia orang buat wakaf tu dengan harapan dapat penghargaan yang lebih, dapat terima kasih yang lebih, better appreciation, dan mungkin lepas tu laporan yang lebih baik ke apa ke.
Tapi pihak pengurusan tu tak sebut pun. Dia orang pun macam, wakaf tu. Jom, terima kasih ya, bersihkan, terima kasih, jom makan. Itu cara yang kita kata, isyarat yang sangat tajam, isyarat yang laser. Aku tak hargai pun kau buat tu. Siapa suruh buat? Aku tak suruh buat pun. Kau buat pandai-pandai tu, nak dapat markah lebih, tak ada, aku tak bagi pun. Aku appreciate, aku terima kasih sebab bersihkan ni. Tujuan asal datang pun nak bersihkan rumah anak yatim ni. So dah bersihkan, yang itu aku puji, yang itu bagus, aku belanja makan sekarang ni tengah hari atas sebab bersihkan rumah anak yatim. Yang wakaf tu nak buat, lepas tu dah habis, bila dah nak habis tu jadi cincai, jadi comot apa semua tu, tidak dihargai, tak ada dihargai. Okay, boleh tangkap tak mesejnya tu? Okay, dan secara laser, it is not appreciated. Okay, in a silent way, what you do extra was not appreciated. Okay, boleh faham analogi saya ni? Okay, sekarang ni mari kita kembali kepada ayat 27 surah Hadid. Orang-orang pengikut Nabi Isa ni, agama Kristian, mereka buat satu benda ekstra. Mereka buat rahbaniyah, satu benda ekstra. Allah tak suruh pun, dia orang buat. Dan dia orang buat tujuan baik untuk mencari redha Allah. Maka kemudian Allah bagi pahala. Allah bagi pahala tu sebab rahbaniyah mereka tu ke, ataupun sebab mereka beriman kepada Nabi Isa dan kitab Injil? Mari kita rujuk balik surah Hadid ayat 27 tu. Ya, di akhirnya tu Allah berfirman, fa'atainal lazina amanu, maka kami kurniakan kepada orang-orang yang beriman, minhum, daripada mereka, dari kalangan mereka, pahala mereka. Allah tidak berfirman umpama kami kurniakan kepada orang-orang yang melakukan rahbaniyah itu pahala. Allah tak sebut pun. Allah tak mention pun rahbaniyah mereka tu. Padahal mereka ni buat satu ekstra untuk mendapat redha Allah. Allah tak sebut pun, macam tak ada apa pun. Aku tak suruh pun, kenapa kau buat? Sekarang tengok ayat tu, fa'ataina, maka kami kurniakan allazina amanu, kepada orang-orang yang beriman, minhum, dari kalangan mereka tu, ajrahum, pahala mereka. Mereka dapat pahala sebab apa? Sebab mereka ni beriman kepada Nabi Isa, kepada Injil dan kepada Allah. Tapi mereka ni buat rahbaniyah untuk mendapat redha Allah. Bagilah pahala sikit, tak ada ke? Tak sebut langsung pun. Bahkan Allah sambung lagi, wa kasirum minhum, akan tetapi kebanyakan daripada mereka itu fasikun, orang-orang yang fasik. Apa kefasikan mereka itu? Apa kefasikan mereka itu ya? Ada cerita dalam ayat tu tak? Tak ada pun. Ya, sebab yang ini belum lagi Trinity tau. Okey, kefasikan mereka tu ialah sebab mereka tidak menjaga rahbaniyah itu sebagaimana sepatutnya. Kan di awal ayat tu Allah sebut kan, kejap ya, kita balik. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, akan tetapi tidaklah mereka memeliharanya dengan pemeliharaan yang sepatutnya, yang sebenarnya. Berarti mereka ni nak buat rahbaniyah, nak pergi menyendiri di tempat terpencil semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Akan tapi mereka hangat-hangat tak ayam je, mula-mula je, lepas tu dah tak buat sebagaimana yang sepatutnya. Mungkin ke yang bila Allah sebut kebanyakan mereka ni orang-orang fasik ialah orang-orang yang tidak menjaga rahbaniyah tu? Mungkin juga. Tapi kalau kita tengok ayat tu, Allah tidak berfirman umpama sebahagian mereka tidak menjaga dengan penjagaan yang sepatutnya. Allah tak kata sebahagian. Allah kata semua yang buat rahbaniyah tu, semua mereka kemudian lepas tu tak jaga dengan penjagaan yang sepatutnya. Nampak tak? Jadi yang fasik ni sebenarnya merujuk pada siapa? Kepada seluruh perbuatan itu. Bukannya kepada yang tak jaga dia, tapi pada seluruh tu. Ya, dalam bab ini saya tahu memang ada ahli tafsir yang berkata Allah bagi pahala atas sebab mereka buat rahbaniyah tu. Memang ada. Saya mak kitab-kitab tafsir ada. Akan tapi saya berbeza pandangan dengan penafsiran tersebut. Sebab Allah sendiri berkata Allah bagi mereka pahala kerana iman mereka, bukan kerana rahbaniyah mereka. Jadi ayat ini sendiri, okey, tadi usul fiqh kita bincang dari sudut usul fiqh. Alamak, heavy lah, traffic jam lah, pening lah. Tak apa. Kita bincang dari sudut nada ataupun cara penyampaian ayat ni. Allah cerita ni dalam bentuk pujian ke atau dalam bentuk celaan? Ini dalam bentuk celaan. Bukannya Allah suka apa mereka buat tu. Okay?
analogi macam budak-budak universiti tadi tu, mereka bersihkan rumah anak yatim tu, ya, terima kasih, bagus. Dia orang buat extra wakaf tu, not appreciated, tak dihargai pun. Dah lah buat cincai, tak bagi, tak dapat apa pun. Yang kamu diucapkan terima kasih, dapat free makan tu sebab kamu buat, apa nak kata, membersihkan. Demikian juga mereka ni dapat pahala bukan sebab rohbaniah mereka tu, tapi sebab mereka ni beriman pada Allah, Nabi Isa dan kitab Injil. Yang mereka buat tu, silat-silat itulah yang Allah maksudkan sebagai fasik. Ya, jadi ayat ini sendiri by itself is not something that is positive. It is in a negative tone, nak bagi tahu ini bukanlah benda yang terpuji. Okey, jadi moga-moga dapat menjawab persoalan, betul ke ayat ini merupakan dalil bid'ah hasanah di dalam Al-Quran? Ya, saya kata bukan. Jadi setakat itulah yang saya nak sampaikan. Moga-moga bermanfaat kepada semua. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.